Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pagi ini dalam kelas sains. Sambung daripada topik lepas. Kita masih lagi dalam topik mesin. So, kelas sebelum ni kita belajar mengenai mesin ringkas. Tapi untuk hari ini kita belajar mengenai mesin kompleks. Apa itu mesin kompleks? Ya. Kita tengok mesin kompleks. Sesetengah alat, awak boleh rujuk buku muka surat 197, sesetengah alat menjadi mudah digunakan untuk melakukan kerja jika beberapa mesin ringkas digabungkan. Tengok. Sesetengah alat, ada alat jadi mudah digunakan. Mudah digunakan sebab apa? Apabila alat tersebut ada mesin ringkas digabungkan. Dalam alat tersebut ada mesin ringkas yang digabungkan. Kita tengok apa alat yang ada mesin ringkas yang digabungkan. Tengok. Bagaimana gunting? Tengok gunting. Gunting. Awak biasa guna gunting. Dua bilah besi ini merupakan dua baji. Kita dah belajar bila dia tajam saja untuk memisahkan sesuatu bahan, contohnya gunting ni, dia tajam ni mesin ringkas dia adalah kat sini dia ada mesin ringkas, kita namakan dia baji. Jadi ada dua baji, satu atas satu bawah, dicantumkan dengan skru. Kat sini ada pula satu lagi mesin ringkas, kita namakan dia skru. So ada dua mesin ringkas. Jadi maka gunting boleh lebih mudah digerakkan melalui sistem puas. Kat sini juga ada, dalam ni juga ada puas. Maksudnya ada berapa mesin ringkas? 1, 2, 3 mesin ringkas. Jadi tengok, murid ni cakap gunting sebenarnya ialah gabungan 3 mesin ringkas. Gunting ini gabungan berapa mesin ringkas? 3 mesin ringkas. Tuas, baji dan skru. Tuas, baji dan skru. Jadi dengan ada gabungan ketiga-tiga mesin ringkas ini menjadikan kerja jadi lebih mudah untuk menggunakan gunting. Jadi gabungan mesin ringkas, baji, skru dan tuas menjadikan gunting sebuah mesin yang dipanggil mesin kompleks. Itu dia. Apakah akan berlaku jika skru pada gunting ditanggalkan? Sudah semestinya gunting tidak boleh berfungsi. Bila skru ditanggalkan, jadilah apa? Dia terpisah jadi satu-satu. Dia jadi balik mesin ringkas. Gunting tersebut akan terpisah, dia jadilah mesin ringkas. Jadi tengok, oleh yang demikian, apakah maksud mesin kompleks sebenarnya? Mesin kompleks, maksudnya adalah gabungan beberapa mesin ringkas. Itulah maksud mesin kompleks. Apa itu mesin kompleks? Adalah gabungan beberapa mesin ringkas. Maksudnya ada gabungan, sama ada dia mesti lebih daripada satu. Dalam mesin kompleks ni adalah dalam dia mesti ada lebih dari satu mesin ringkas. Kalau ada dua pun dah kira mesin kompleks. Kalau mesin ringkas dia cuma satu je, baji satu, tuas satu, skru satu. Tapi bila kita gabungkan, dia terus menjadi mesin kompleks. Tengok gambar di bawah. Kenapa pasti mesin ringkas terdapat pada alat di bawah? Pengasah pensel. Apa yang ada? Dalam pengasah pensel sudah semestinya dia ada baji yang tajam. Lepas tu bila dia boleh pusing, maksudnya ada roda dan ganda. Dah ada dua. Maksudnya bila ada dua saja mesin ringkas dalam ni, ini dinamakan mesin kompleks. Tengok pula jangka lukis. Tengok simple je jangka lukis. Apa mesin ringkas yang terdapat pada jangka lukis? Kita tengok kat sini tajam, itu nama dia baji. Satu mesin ringkas. Lepas tu kat sini dia ada skru, dua mesin ringkas. Ada lagi tak? Ada lagi kat sini.
roda dan ganda. Skru, maaf saya bukan roda, ada skru kat sini. Jadi dia ada skru sini, kat sini, ya. Skru, ada baji. Maksudnya ada dua mesin ringkas. Bila ada dua mesin ringkas digabungkan, dalam satu mesin tu ada dua mesin ringkas, kita namakan dia mesin kompleks. Kalau kereta mainan pula, apa yang ada dalam dia? Roda dan ganda, ada gear yang berpusing kat sini, ada skru, apa lagi, banyak lagi. Okay? Ada 3. Kita dapat, maksudnya kita dapat kena pasti lebih daripada satu mesin ringkas dalam ni. Itu kita namakan dia mesin kompleks. Jadi kesimpulannya, apa maksud mesin kompleks? Mesin kompleks adalah satu alat yang mempunyai gabungan beberapa mesin ringkas. Itulah dia maksud mesin kompleks. Baik, cuba kita tengok gambar ini dari muka surat 198, muka teks anda. Kita kenali mesin kompleks. Tengok yang pertama, kereta sorong ialah sejenis mesin kompleks. Ini kereta sorong. Sebab apa kita namakan dia mesin kompleks? Sebab dia ada beberapa mesin ringkas kat sini. Apa yang ada kat sini? Roda dan ganda. Roda dan ganda di sini. Lepas tu dia ada fulcrum, dia ada beban dalam ni. Lepas tu dia ada daya. Maksudnya dia ada tuas dekat situ. Maksudnya ada dua gabungan mesin kompleks, dua gabungan mesin ringkas. Dalam ni kita dapat kenali ada dua mesin ringkas. Jadi kita boleh simpulkan dia, kereta sorong ialah mesin kompleks sebab ada lebih dari satu mesin ringkas. Kalau jam, sebab apa kita namakan dia mesin kompleks? Sebab dalam jam ada beberapa mesin ringkas. Yang pertama apa? Skru. Bergigi-gigi, gear. Ada dua, kita dapat kenali lebih pada satu mesin ringkas. Maksudnya dia adalah mesin kompleks. Ada lebih daripada satu, itulah mesin kompleks. Mesin rumput, sudah semestinya dia mesin kompleks. Sebab apa? Ada mata pisau yang tajam, ada baji dalam dekat situ, bila tajam je baji. Lepas tu ada roda dan ganda, ada skru dalam ni. Maksudnya dia ada gabungan lebih pada satu mesin ringkas, maka dia mesin kompleks. Begitu juga dengan basikal, roda dan ganda ada, gear ada, dah dua. Dah terus kita namakan dia adalah basikal ni adalah mesin kompleks sebab ada lebih daripada satu mesin ringkas. Jadi ada lagi tak contoh yang ni? Gunting. Apa yang ada dekat gunting? Tadi saya tunjukkan tadi, ada baji, ada skru, lepas tu dia ada tuas. Ada tuas, sebab dia ada fulcrum, ada beban, ada daya nak gunakan dia. Jadi ada lebih daripada satu mesin ringkas, kita namakan dia mesin kompleks. Tengok yang ini, cangkul. Adakah cangkul sejenis mesin ringkas? Adakah cangkul sejenis mesin kompleks? Kita tengok apa yang ada dekat cangkul. Cangkul bila ada ni kat sini, ni dia ada daya, fulcrum, ni beban, fulcrum dengan daya kat sini. Fulcrum kat sini, daya kat sini, beban. Minta maaf ya. Kat sini dia ada daya, fulcrum, beban. Ada tiga. Apa maksudnya ada tiga ni? Bila ada tiga ni, daya, fulcrum, beban, kita dah belajar. Yang ini nama dia tuas. Ada satu mesin ringkas yang pertama, tuas, kita dapat kesan. Kemudian ada lagi tak mesin ringkas? Ada, rupanya dekat cangkul. Cangkul ni tajam, dia kita namakan dia baji. Jadi ada berapa mesin ringkas kat sini? Satu tuas, satu baji. Ada dua mesin ringkas. Bila ada dua mesin ringkas pada alat ini, kita namakan dia mesin kompleks. Jadi kesimpulannya, cangkul ialah mesin
kompleks. Sebab apa? Mengapa? Sebab dia ada dua mesin ringkas. Kalau kereta, kereta sudah semestinya lah kenderaan. Kereta sejenis mesin kompleks. Apa mesin ringkas yang ada dalam kereta? Terlalu banyak, roda dan ganda. Lagi apa lagi? Kat dalam enjin ada skru, ada gear, macam-macam. Maksudnya dia ada lebih daripada satu mesin ringkas. Jadi kita namakan dia mesin kompleks. Jadi kesimpulannya senang saja. Apa maksud mesin kompleks? Mesin kompleks adalah satu alat yang mempunyai lebih dari satu mesin ringkas ataupun gabungan beberapa mesin ringkas dekat alat tersebut. Kita namakan dia mesin kompleks. Baik, untuk hari ini saya nak buat latihan. Record latihannya. Nombor 1, apa maksud mesin ringkas? Jadi kita belajar pada minggu lepas maksud mesin ringkas. Tulis je maksud mesin ringkas. Yang kedua, apa maksud mesin kompleks, iaitu yang baru kita belajar pada hari ini. Kemudian soalan yang ketiga, berikan 3 contoh alatan. Saya nak bagi 3 contoh alatan mesin kompleks yang ada kat rumah. Kemudian senaraikan jenis mesin ringkas yang terdapat dalam alatan tersebut. Nombor 1, apa alatan dia? Kemudian senaraikan mesin ringkas yang ada dalam alatan tersebut. Nombor 2, apa alatan dia? Senaraikan mesin ringkas. Kemudian nombor 3, apa alatan dia? Senaraikan mesin ringkas dalam alatan tersebut. Baik, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Bertemu lagi untuk kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.